sejahtera. Bagaimana Encik keadaan hari ni? Cik, Alhamdulillah sihat. selesa tak duduk atas kerusi ni ke? Okey. Okey. Suasana semua okey? Okey. Saya memang suka duduk luar daripada dalam bilik. Okey. Sebelum tu saya ingin boleh Encik memperkenalkan diri Encik dulu? Okey, nama saya Mu'alifah binti Dahlan. Saya berumur 23 tahun dan saya dalam fasa bercerai sekarang ni walaupun saya masih student. Okey, pasal nama Encik nama Cik Mu'alifah. Puan Mu'alifah lah ya? Okey, panggil saya Ifah pun boleh. Ifah, okey, umur 23 tahun dan sudah berkahwin. Dan sekarang dalam isu penceraian ya? Dalam fasa bercerai. Okey. So boleh je panggil saya Puan, boleh Cik pun boleh. Okey. Saya sebelum tu saya kenalkan diri saya. Okey, saya sebagai kaunselor Cik Ifah hari ni. Nama saya boleh panggil Siti Ella ataupun Ella. Sebelum tu saya ingin sebelum Cik saya terokai Cik, boleh saya kenalkan dulu tentang etika kerahsiaan. Di mana bila sesi ini hanya penceritaan Cik dan saya, tak boleh dikeluarkan di mana-mana. Namun kalau terdapat ancaman terhadap diri Encik ataupun diri saya terpaksa bawa kepada pihak ketiga lah. Okey, boleh Okey, sebelum tu saya boleh saya tahu apa Encik tahu tentang counselling? Yang saya tahu kaunseling ni just macam ada kaunselor dengan klien, lepas tu saya tak pastilah dia menasihati ke apakah, saya tahu sebab saya pernah pergi masa yang kat sekolah je. Saya tak pernah lah, lepas tu saya tak pergi dah. Kaunselor kan kalau kat sekolah lebih kepada bimbingan kan, tapi kalau kat luar yang profesional saya tak pasti. Okey, tadi Cik kata Ifah tahu ya mengenai kaunseling, tapi hanya skop di sekolah di mana dia memberi bimbingan. Okey, saya terangkan balik mengenai kaunseling individu, di mana kaunseling individu ni antara klien dan juga kaunselor untuk bersemuka membincangkan tentang isu ataupun permasalahan untuk kita untuk saya membantu Encik menyelesaikan masalah tersebut. Okey, boleh Okey, sebelum kita mulakan sesi, saya ingin memberitahu bahawa sesi kita dijalankan selama 30 hingga 45 minit. So sekarang Cik Ifah ada nak dikongsikan tak mengenai isu ataupun diri Encik sekarang? Okey, macam yang saya cakap tadi, sekarang ni saya dalam isu ataupun dalam situasi yang dalam proses perceraian lah. Saya sendiri sebagai isteri cuba untuk meminta fasa daripada suami saya, tapi suami saya macam kawan-kawan saya lah, dan suami saya pun sahaja untuk saya berjumpa dengan kaunselor iaitu Encik lah, untuk terima sedikit nasihat ke apa. Saya tak pasti tujuan saya pergi Jumpa sesi kaunseling lah. Okey, lepas tu saya punya permasalahan pun saya macam saya tak boleh nak bertahan lagi dalam situasi rumah tangga ni. Saya rasa macam saya pun sedikit menyesal berkahwin awal sebab saya pun student. Lepas tu saya pun terpaksa balik ke rumah suami saya sebab yelah saya student kan, saya tak boleh jalankan tanggungjawab saya sebagai seorang isteri sepenuh masa. So lepas tu sebenarnya saya tak ada konflik pun dengan suami saya sebab suami saya ni jenis sangat memahami, saya menyayangi saya, tapi saya ada konflik dengan saya punya mak mentua. Okay, tadi Puan Ifah kata ada masalah dengan suami, maksudnya ada isu lah kaitan Cik Ifah sendiri nak menuntut fasa, di mana suami kata pun jumpa kaunselor dulu apa semua. Lepas tu Cik Ifah ni seorang student dan Ifah pun macam kata nak belajar dan juga nak
berumah tangga tu agak sukar ya? Agak suka pada saya. Sebab mungkin sebab saya muda lagi. So, tak pasti. So Cik Ifah kata Cik Ifah muda lagi dan juga sebenarnya isu bukan pada suami Cik Ifah tapi kepada mak mertua lah. Betul. Ya, dia tak suka saya. Saya tak tahu kenapa. Dia macam suami dia ada pilihan lain, tapi suami saya tu pilih saya yang student lagi. So dia fikir macam kenapa kau nak kahwin dengan budak-budak, dia macam tu. So saya macam penat tau. Semua benda yang saya buat salah. Contohnya pinggan yang saya basuh, dia akan basuh balik. Saya tak tahu kenapa. So benda tu tak adalah macam, bukan besar, tapi bagi saya macam benda tu sangat-sangat sensitif lah bagi saya. Sebab yelah, perempuan kan, bayangkanlah kalau kita masak dia tak makan. Lepas tu bila kita tak masak sebab dia tak makan, dia cakap bermalas pula. Lepas tu bila saya tak balik rumah mak mentua, contohnya saya macam ada kelas ke apa ke, macam tak balik, saya stay dekat tempat tinggal yang kat dalam kampus lah kan. Nanti bising pula, dia cakap tak sedar ke yang dia ni bini orang ke, dia macam tu. So saya sangat stres. So saya macam jalan keluar yang saya nampak just perceraiannya lah. Saya tak tahan lah dengan semua ni. Saya stres sangat. So tadi Cik Ifah kata Cik Ifah ada masalah dengan mak mertua. Tapi apa yang Cik Ifah terangkan tadi, Cik Ifah kata bila Cik Ifah masak and then bila Cik Ifah basuh pinggan, suami Cik Ifah sendiri yang akan basuh pinggan balik and then tak masak. Saya punya mak mentua yang akan basuh balik. Sebab saya kan stay dekat rumah mak mentua tu. Dia basuh balik dia. Tu dia tak makan. Suami saya makan, dia macam relax, dia tak cakap apa-apa. So saya geram tau. Saya macam, boleh tak kau pertahankan isteri kau macam tu? Tapi dia tak ada effort macam tu. Sebab dia macam, dia baik sangat. Dia akan cakap tak apa, sabarlah, tak ada apa pun. Dia macam tu, benda kecil je, sabarlah, ibu kau memang macam tu. Dia macam tu. Saya pun okay, tak apa. Tapi lama-lama tu sakit gak lah. Hilang sabar gak, sebab kita manusia juga kan. Sampai bila nak macam tu? Dia bukannya, dia pun seorang wanita and dia pun seorang isteri. Sepatutnya dia faham lah. So saya takkanlah dia macam sanggup macam buat sesuatu yang tak patut kepada seorang perempuan yang berumah tangga. Lagi-lagi saya ni seorang student, muda lagi. Sepatutnya dia faham lah. Tapi dia tak. Semua apa yang saya buat semua salah. Saya tak tahu macam mana buat. Saya just tahu saya nak cerai. Saya nak lepaskan semua. Saya rasa tu je jalan penyelesaian untuk semua permasalahan. So sekarang apa perasaan Cik Ifah sekarang? Saya tak sabar nak bercerai lah. Sebab suami saya tak nak kami bercerai. Sebab ya, dia sayang saya kan. Saya pun sayang dia juga. Dia sangat-sangat faham saya. Lepas tu, yelah, saya sayang sangat kat dia. Tapi itulah mak dia tu. Saya tak tahulah nak cakap. Aduh, pening kepala aku. Okay, tadi Cik Ifah kata macam Cik Ifah sayang sangat-sangat kan dekat suami. Dan suami pun sayang Cik Ifah. Tapi sekarang isunya mengenai mak mertua Cik Ifah sendiri yang tak suka. Jadi bagi Cik Ifah rasa macam nak teruskan ke dalam perceraian? Saya sebenarnya ragu-ragu. Kalau fikir pasal suami tu, saya tak sanggup lah nak tengok dia dengan perempuan lain kan. Tapi bila fikir pasal mak mertua tu, saya harap dia jumpa menantu yang tak macam saya lah. Saya kira baik tau. Tapi saya tak melauk. Saya sometimes tu bergaduh lah juga dengan dia. Sebab saya geram kan. Kadang saya pinggan tu saya basuh saya punya je. Saya tak basuh dia punya. Lepas tu masak tu saya masak untuk saya je. Macam tu lah. Tu yang mungkin tu yang sampai geram tu. So Cik Ifah kata kalau buat masak Cik Ifah kata Cik Ifah masak untuk Cik Ifah je. Dengan suami lah. Dengan suami. So boleh saya tahu tak dalam rumah tu ada siapa je? Cik Ifah, suami dan juga mak mertua ataupun ada orang lain? Ada tu je lah. Ada kami je lah. Sebab suami tu anak paling bongsu. So dia macam nak jaga macam mak dengan ayah dia tu lah. Dia tak adalah tua sangat pun. Saya punya mak mentua nampak mak mentua dengan ayah mentua. Tapi ayah mentua saya okey je, baik je, pergi balik.
Dia macam relax je. Tapi mak mentua saya ni saya tak kenal. Saya tak pastilah kenapa dia macam tu. Kenapa dia benci sangat dengan dia. Sedangkan dia dengan menantu-menantu dia okey. Macam dengan bira saya yang seorang tu dia okey je. Tapi dengan saya tak boleh. Saya tak tahu kenapa. Saya dapat tahu daripada adik ipar saya lah, yang adik ipar saya yang sama-sama belajar tapi dia matrik. Yang mak dia ni, mak mentua saya ni ada pilihan lain. Tapi itulah suami saya nak berkeras dengan saya juga. Kalau tak dapat kahwin dengan saya, dia tak nak duduk dengan family dia. Ya, so kiranya adik ipar Cik Ifah tu lelaki ke perempuan? Perempuan. So dia macam, dia akan cakap sabarlah kakak, macam tu je lah dengan saya. Tapi saya pun hilang sabar jugalah. Bila saya, kadang kita kan sebagai student, saya kadang busy, saya tak dapat nak balik. Suami saya faham sebab saya student lagi. Dia yang mengambil risiko untuk kahwin awal. Sebab dia cakap kami kena kahwin juga. Saya tak tahu kenapa. Saya pun okey je. Tapi saya cakap dengan dia, saya tak dapat nak jalankan tanggungjawab sebagai isteri sepenuh masa. Dia faham benda tu. Tapi saya tak tahu isu kat sini ni, mak dia tak suka saya. Saya pening lah fikir hari-hari. Saya macam kalau tak balik dalam masa seminggu tu, saya tak balik. Saya wajib balik 2 hari sekali. Tu macam ni contoh, 2 hari kat kampus, sehari tu dekat rumah. Masa sehari kat rumah tu lah saya macam, aduh ya Allah, tak tahulah. Lepas tu yang saya paling sakit, kalau suami saya outstation, saya kena balik juga sebab suami saya risau tak ada siapa nak tengok mak ayah dia. Masa tu saya, ya Allah, sabar je lah. Okay, tadi Cik Ifah cakap yang Cik Ifah kan student and then balik kat rumah mertua tu pun dalam seminggu tu 2 kali saja. And then bila suami Cik Ifah tu outstation, dia still suruh Cik Ifah balik kat rumah mertua dia. So Cik Ifah ada tak pernah macam boleh saya tahu tak macam di awal perkahwinan Cik Ifah tu hubungan Cik Ifah dengan mak mertua macam mana? Saya dengan mak mentua, saya tak tahulah nak cakap. Tapi saya tak bersembang sangat dengan dia. Dia jumpa saya masa sebab saya macam ni, tudang pagi, petang tu terus nikah, bersanding seminggu selepas tu. Lepas tu semua suami saya tanggung. Sebab saya student, saya tak ada keuangan lagi. Suami saya pun willing sebab suami saya mampu, willing untuk buat benda tu semua, tanggung dua-dua belah. Lepas tu pasal tempat tinggal tu, saya cakap lah yang dia yang request yang kami kena duduk dengan family dia. Lepas tu saya tak pernah expect pun yang mak dia tu sampai macam tu. Tapi masa mula-mula kenal tu, masa jumpa tu, nak cakap dia tak okey tu biasa je. Tapi macam kami jumpa sekali je lah sebelum kahwin tu, masa dia buat balik. Lepas tu terus tunang macam tak ada macam cakap sebelum kahwin tak jumpa 2-3 kali, tak ada. Memang sekali jumpa, bawa suami saya bawa saya jumpa dengan mak mentua. Lepas tu terus tunang nikah tu. Macam dia macam cepat. Sebab saya kenal dengan suami saya ni, nak cakap cepat tak cepat sangat lah. Tapi dia macam minat saya, tu saya terima je lah. Sebab saya pun tak tahulah, saya tak fikir jenis tak fikir panjang. Tapi bila jadi macam ni, saya menyesal pula lah. Saya macam menyesalnya aku kahwin macam tu. Tapi tak boleh nak cakap apa kan, dah kahwin dah pun. Okay, tadi Cik Ifah kata Cik Ifah kahwin macam terlalu cepat. Macam jumpa terus tunang terus kahwin. Sampai Cik Ifah sendiri belum cukup kenal dengan mak mertua Cik Ifah. So Cik Ifah pernah tak macam, kan Cik Ifah dah berkahwin, dah jadi isteri dan juga dah ada mak mertua. Cik Ifah pernah tak macam cuba berbaik dengan mak mertua Cik Ifah? Saya just bercakap tu saya kurang lah. Sebab dia macam perli-perli macam tu kan. Saya tak tahulah. Kami berdua je dekat dalam rumah tu. Sebab saya punya ayah mentua tu suka pergi masjid. Tapi dia macam cara cakap, sebab kami ada kucing, dia cakap dengan kucing tu macamlah kucing tu faham. Dia macam nak memperli saya. Saya tak, kat situ lah saya macam, saya dah malas lah. Saya biar je dia marah-marah. Saya geram lah bila saya minta cerai ni. Sebab hari tu kami buat doa selamat.
Lepas tu adalah perempuan yang kira pilihan dia tu duk kena-kenakan dia tu. Yelah kami dah berkahwin ni dah dekat setahun tapi saya tak pregnant lagi. Oh. Lepas tu duk cakap-cakap lagi. Saya memang dah cakap dengan suami saya saya tak nak ada anak sebelum saya duit-duit. Saya takut anak tak terurus, saya pun tak terurus, suami tak terurus, semua tak terurus. Dengan mak mentua macam tu lagi, dia mustahil lah untuk dia jagakan anak saya. Sedangkan mak saya jauh dengan ayah saya kan. Sebab saya bukan asal sini. Saya jauh. Tu yang saya macam, saya tak tahulah macam mana. So mungkin jalan keluar dia, saya bercerai, biar dia kahwin dengan pilihan mak dia tu. Yang dia sayang-sayang sangat tu. So tadi Cik Ifah kata macam dalam rumah tu kalau suami dengan ayah mertua Cik Ifah tak ada, dia mak mertua Cik Ifah hanya bercakap dengan kucing je. Ya, dia macam perli-perli saya lah. Macam contohnya bangun lambat dan minum orang macam tu lah. Contohnya masak entah apa-apa. Yang tu gatal nak kahwin, belajar tak habis lagi macam tu. Dah gatal sangat. Habiskan duit suami je macam tu lah. Saya pun tak tahulah nak cakap, saya diam je lah. Saya tak adalah nak melawan tengking apa, tapi saya perli balik lah. Saya cakap dengan kucing juga. Macam jawab macam tu. Tu yang makin geram dengan saya. Saya tak tahulah macam mana tu. Saya fikir saya nak cerai je lah. So tadi saya ada tanya mengenai Cik Ifah cuba berbaik dengan mak mertua. So Cik Ifah rasa macam nak teruskan untuk situasi macam tu ataupun Cik Ifah nak cuba berbaik lepas ni? Mungkin saya akan cubalah kot nak memperbaiki hubungan saya dengan mak mentua saya tu. Mungkin semua ni jadi teruk macam ni sebab saya tak cuba untuk mendekati dia, untuk faham dia kan. Tak pernah ambil hati dia. Yelah kami kan tak kenal, tiba-tiba kena duduk satu bumbung pula. So mungkin dia agak tak selesa dengan saya. So mungkin saya akan cubalah untuk memperbaiki hubungan ni. So dia boleh selesa dengan saya lah. Okay. So Cik Ifah sendiri pun macam dah rasa macam ada penyelesaiannya kan. So saya kalau macam contoh betul-betul Cik Ifah rasa macam tak boleh juga benda tu, cuba Cik Ifah berbincang dengan suami Cik Ifah. So Cik Ifah pernah tak rasa macam pernah tak sebelum ni macam berbincang dengan suami Cik Ifah untuk pindah rumah ke ataupun Untuk pindah rumah tu saya tak pernah terfikir pula. Yelah sebab dia bungsu lelaki. Dia ada adik kan, dia bungsu lelaki. Lepas tu dia macam nak jaga parents dia kan. Tapi kalau macam keadaan macam ni, mungkin saya akan cubalah cakap dengan dia untuk pindah rumah lain kan. Yelah kalau dekat-dekat gaduh, saya yang makan hati. Mungkin saya akan cuba cakap dengan suami saya lah pasal benda tu. Okay, tadi Cik Ifah kata Cik Ifah dah ada macam dorongan di mana macam contoh kalau Cik Ifah rasa tak boleh, still tak boleh berbaik dengan mak mertua, so Cik Ifah akan cuba cakap dengan suami untuk mencadangkan suami Cik Ifah tu untuk pindah ke rumah lain. So sekarang perasaan Cik Ifah macam mana? Mungkin sebelum ni saya terlalu ikut emosi. Saya rasa lega sikit lah sekarang sebab yelah banyak lagi jalan penyelesaian. Kenapa saya perlu bercerai kan? Saya pun tak sanggup tengok suami saya dengan perempuan lain. Saya macam nak pertahankan lagi lah. Mungkin saya akan cubalah yang untuk memperbaiki hubungan dengan mentua saya. Dan kalau keadaan still tak mengizinkan, mungkin saya akan pujuk suami saya untuk pindah rumah lah. So tadi Cik Ifah kata Cik Ifah still sayangkan suami Cik Ifah kan. Di mana Cik Ifah kata Cik Ifah nak buat dulu macam berbaik semula dengan mak mertua, and then cuba berbaik-baik lah. Dan saya nampak yang Cik Ifah macam still sayang lah atas perkahwinan ni. So sekarang Cik Ifah rasa macam mana selepas buat sesi ni? Lepas buat sesi ni, saya nampak lah yang
sesi ni agak membantu saya untuk lebih berfikiran terbuka, tak fikir pasal diri saya je. Saya sepatutnya fikir pasal suami yang sayangkan saya. Mak mentua mungkin tak selesa dengan keadaan saya kan. Mungkin dia pelik sikit. Dia mungkin jenis orang yang tak boleh cepat mesra macam tu. Mungkin saya akan cuba perbaiki hubungan kami lah. Okay. Masa pun tinggal 15 minit sebelum kita untuk tamatkan sesi pertama ni lah. And then sebelum saya buat rumusan keseluruhan, saya ingin tegaskan dan tekankan mengenai etika kerasaan kita, di mana apa yang segala yang Cik Ifah ceritakan pada saya tidak akan keluarkan selepas sesi ini. Tetapi jika kalau terdapat sedikit ancaman ataupun masalah yang menyebabkan inilah, saya akan saya terpaksa cerita kepada pihak ketiga, sama ada di pihak mahkamah ataupun pihak polis dan sebagainya lah. Jadi sebelum kita tamatkan sesi, saya ingin buat rumusan daripada awal sesi, di mana Cik Ifah tadi datang dalam keadaan yang agak kurang bersemangat lah sebab mengenai isu Cik Ifah sendiri. And then Cik Ifah dah ceritakan, share tentang isu Cik Ifah sendiri, yang Cik Ifah ada masalah tentang ingin bercerai dengan suami Cik Ifah. Tapi bukan pergaduhan antara Cik Ifah dengan suami, tapi dengan mak mertua Cik Ifah sendiri. And then mungkin tadi Cik Ifah sendiri kata mungkin pada awalnya Cik Ifah dan juga mak mertua tak ada masalah sangat. Cuma bila dah lama berkahwin dengan suami Cik Ifah, masalah timbul bila cuci pinggan, dia cuci balik dan sebagainya. Cik Ifah sendiri juga tadi cerita pasal yang dah setahun perkahwinan tapi tak dapat zuriat lagi. Jadi saya cadangkan di situ supaya Cik Ifah berbaik semula dengan mak mertua. And then kalau berkaitan dengan zuriat tu, cuba Cik Ifah sendiri yang cakap selepas grad baru Cik Ifah nak ada zuriat tu. Mungkin kat situ mak mertua Cik Ifah sendiri akan faham tentang tu. Jadi masa pun tak menunggu kita akan tamatkan sesi di sini dulu lah. Jadi sebelum tu boleh saya tahu tak, lepas ni Cik Ifah nak teruskan sesi ataupun tamat di sini? Yang teruskan, mungkin kita akan teruskan sesi lah. Sebab saya nak tengok dulu saya punya perkembangan dengan saya punya hubungan saya dengan saya punya mentua, dan saya cuba untuk slow talk dengan saya punya suami. So kalau mungkin cara untuk memperbaiki hubungan tu saya tak berapa clear lagi macam mana. Yelah, kami kan dalam fasa yang sangat, hubungan yang sangat buruk. Hubungan kami memang tak okey langsung. Dah dekat setahun dah. So mungkin sesi perlu diteruskan lagi. Okay, tak apa. Nanti seterusnya kita akan bincangkan balik mengenai perkembangan Cik Ifah lah, tentang mak mertua dan juga hubungan dengan suami lah. Apa-apa nanti kita akan jumpa di sesi akan datang. Boleh Cik Ifah? Boleh. Okay, berkaitan sesi seterusnya, Cik Ifah rasa Cik Ifah nak berjumpa bila tu? Mungkin next week, tapi bukan hari yang sama kot. Sebab hari yang minggu depan ada kenduri kahwin. Saya kena attend. So mungkin hari Sabtu. Jam berapa? Lepas Zuhur macam tu, lepas kelas saya akan datang sini. Okay, right. Nanti apa-apa Cik Ifah WhatsApp je saya, ataupun saya sendiri akan remind Cik Ifah berkenaan dengan sesi akan datang. Boleh? Okay, terima kasih. Okay.